Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua Encik Mazlan bin Saryu. Yang dihormati semua ibu bapa, anak-anak tingkatan 2, 3, 4 dan 5 Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Kita mulakan perjumpaan kita malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Untuk malam ini, sebelum Abah terus pergi kepada bahan PowerPoint untuk taklimat pendaftaran, Abah nak ajak semua ibu bapa dan penjaga anak-anak Semsas tingkatan 2, 3, 4 dan 5 sesi 2021 untuk sama-sama melihat checklist untuk pendaftaran pada hari Sabtu 3 hari bulan April dan pada hari Ahad 4 hari bulan April. Mudah-mudahan melalui checklist ini kita dapat sama-sama melihat dan memastikan perkara-perkara yang boleh diuruskan, boleh diselesaikan dulu sebelum anak-anak mula mendaftar ke asrama Semsas, insya-Allah. Yang pertama ialah pengurusan diri, iaitu rambut pelajar lelaki. Pastikan telah dipotong pendek, tidak berfashion dan tidak diwarnakan. Mohon ibu bapa tengok anak-anak. Sebab kalau tidak dipotong pendek, berfashion dan diwarnakan, pihak sekolah terpaksa ambil tindakan yang perlulah ke atas anak tuan-puan. Perkara kedua ialah tentang pengurusan pakaian. Pengurusan pakaian anak-anak, sama ada anak-anak lelaki juga anak-anak perempuan. Yang pertama ialah pakaian sekolah, pakaian harian sekolah. Yang kedua ialah pakaian unit beruniform, mengikut unit uniform masing-masing. KRS, Kadet Polis, Kadet Bomber, Pengakap, dan sebagainya. Kena pastikan pakaian untuk unit beruniform ni dibawa ke sekolah. Sebab pakaian ni akan dipakai pada hari Rabu. Yang ketiga ialah pakaian kebangsaan. Pakaian kebangsaan ni ialah baju Melayu putih untuk pelajar lelaki. Baju Melayu seluar putih dan samping. Itu pakaian kebangsaan. Untuk pelajar puteri, baju kurung dan kain. Untuk pemimpin pelajar, pengawas, mereka akan memakai baju Melayu berwarna hitam. Sepasang. Untuk pengawas. Selain daripada pengawas, memang pakai pakaian kebangsaan seperti pelajar-pelajar lain. Yang keempat ialah pakaian solat.
pakaian solat ni ialah baju Melayu cekak musang. Ya. Dia sebenarnya tak boleh pakai baju Melayu Johor. Baju Melayu Johor yang pakai butang satu. Dan tak boleh pakai baju apa nama tu? Apa kita panggil baju yang baju kurta tak boleh. Dia sebenarnya kalau ikut pakaian yang ditetapkan, pakaian solat ialah baju Melayu dan seluar selai untuk pelajar lelaki. Ya, pelajar perempuan pakaian solat dia pakai baju kurung di dalam, di luar dia pakai telekung masing-masing. Okey. Yang kelima ialah pakaian prep. Untuk prep malam, pelajar akan memakai pakaian selepas solat. Prep pagi untuk hari Sabtu, pelajar akan pakai sama ada t-shirt berkolor bersama seluar slack ataupun memakai kemeja. Ya, kemeja yang ditain masuk dalam dan seluar slack. Okey. Kemudian pakaian yang seterusnya ialah pakaian pemimpin murid. Ya, mengikut badan kepimpinan murid di sekolah. Ya, sama ada pengawas, pembimbing rakan sebaya, pengawas baju biru, pembimbing rakan sebaya baju ungu, baju purple, bada baju hijau, pengawas pusat sumber baju kuning, AJK resident asrama baju kemeja putih lengan panjang. Ya, seluar semuanya seluar berwarna hitam. Okay. Seterusnya berkaitan dengan kasut sekolah. Kasut sekolah ni dia mesti kasut hitam dan dia bukan kasut canvas. Ya, ikut peraturan dalam buku peraturan sekolah, kasut sekolah ni dia mesti bertali dan bertumit. Okay. Tapi kita seboleh-bolehnya kena ikutlah apa yang ada dalam buku peraturan. Yang seterusnya ialah kasut sukan. Ya, kasut sukan ni kena ada sebab walaupun kita masih belum dibenarkan untuk aktiviti co-curriculum ataupun riadah petang, tetapi kita ada kelas PJK, ya, pendidikan jasmani dan kesihatan. Ya, jadi perlu ada kasut sukan. Dan untuk sandal mestilah sandal yang bertutup. Sandal yang bertutup belakang. Ya. Dia tak boleh sandal yang tidak bertutup. Dan yang terakhir mengenai pakaian ni ialah selipar. Selipar yang dipakai untuk ke bilik air, untuk ke tandas. Selipar untuk ke tandas ni hanya dipakai di asrama sahaja. Sandal bertutup ni dipakai ketika pelajar turun makan malam dan turun ke surau untuk solat berjamaah. Itu berkaitan dengan pengurusan pakaian. Jadi kita harap semuanya lengkap dibawa oleh semua anak-anak tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Yang ketiga, kita dah edarkan buku teks kepada semua pelajar. Okay. Mana-mana yang masih belum mengambil akan berurusan pada minggu hadapan, ya, dengan guru buku teks, ya, Puan Rashidah dan Cikgu Azri. Ya, mana-mana yang telah mengambil buku teks, pastikan
semua buku teks tu dibawa pada hari pendaftaran. Okey. Yang keempat, barangan yang telah dibeli daripada koperasi semasa pengambilan dan pemulangan buku teks, pastikan barang-barang itu dibawa pada hari pendaftaran, Sabtu dan Ahad. Okey. Yang kelima ialah sejadah. Sejadah untuk pelajar lelaki dan perempuan. Sejadah ni lelaki dan perempuan, bukan lelaki saja. Lelaki dan perempuan. Minta maaf, pelajar lelaki dan perempuan. Jadi sejadah ni mestilah sejadah saiz asal tu, bukan sejadah yang saiz kecil. Kita nak sejadah yang memang penuh, macam yang orang bawa pergi masjid untuk solat Jumaat. Dan pelajar perempuan dan pelajar puteri wajib membawa telekung sendiri, masing-masing daripada rumah. Yang keenam, pelajar lelaki selain daripada membawa sejadah, wajib membawa songkok. Songkok wajib bawa. Seboleh-bolehnya bukan songkok yang boleh dilipat. Kita nak songkok yang memang songkok, dia tak perlu songkok yang mahal. Sebab ada songkok yang boleh dibeli dengan harga yang murah. Cuma kita nak songkok tu dibawa pada hari pendaftaran. Kemudian barang-barang yang dilarang kita harap tidak dibawa oleh anak-anak semasa hari pendaftaran. Pertama ialah telefon bimbit, tidak dibawa. Yang kedua, seluar kakis. Seluar kakis ni ialah seluar kain tebal. Seluar hitam tapi dia bukan seluar slack. Dia jenis seluar kakis. Kalau kita beli di kedai, kita boleh tanya penjual tu dia sama ada seluar slack atau seluar kakis. Dan juga yang memang tak boleh dibawa ialah seluar jeans. Seluar jeans tak boleh bawa. Yang seterusnya ialah power bank. Power bank kita tak benarkan bawa ke sekolah. Yang ke-10 ialah makanan segera. Makanan segera ni contohnya Maggi. Maggi memang kita tak benarkan pelajar bawa ke sekolah. Sebab dengan menu yang ada di Dewan Makan, dengan menu yang sedia ada ni memang mengenyangkan pelajar dalam sehari. Yang ke-11 ialah charger. Charger kita tak benarkan. Tak benarkan bawa. Okey. Yang ke-12 ialah pakaian ketat. Mohonlah ibu bapa tengok pakaian anak-anak. Janganlah pakaian yang dibawa tu nanti ialah pakaian kalau tingkatan 5 tu jangan bawa seluar yang masih dia tingkatan 2 atau tingkatan 1. Mungkin sekarang dia badan dia dah besar, pakaian tu ketat, tak sesuai. Jadi kena bawa pakaian yang boleh dipakai dengan selesa oleh anak-anak. Sama ada anak-anak lelaki, lebih-lebih lagi anak-anak perempuan. Memang kita tak benarkan pakai pakaian yang ketat ataupun pakaian yang jarang. Kita tak benarkan. Yang ke-13 ialah lain-lain barang larangan. Lain-lain barang larangan ni sama ada rokok, vape, lighter, rokok, vape, lighter ataupun barangan-barangan elektrik. Barang elektrik memang kita tak benarkan untuk dibawa oleh anak-anak ke sekolah. Kita harap mendapat kerjasamalah daripada semua ibu bapa dan penjaga.
Okay, sekiranya ibu bapa ada apa-apa pertanyaan, ya, boleh kemukakan dalam ruangan live chat. InsyaAllah abang akan abang akan jawab. Okay. Boleh kemukakan dalam ruangan live chat. InsyaAllah abang akan jawab. Apa lagi habis? AJK resident baju putih. Dia yang baju hitam hanya pengawas saja. Pengawas saja yang pakai baju Melayu hitam. Pelajar-pelajar lain semua pakai baju Melayu putih sepasang untuk pakaian kebangsaan. Okey, abang terus kepada pembentangan PowerPoint. Okey. Taklimat pendaftaran murid 2021. Tak ada habis. Ada. Ada habis. Ha? Tak dengar. Ha. Kalau dah terbeli sender yang tak tertutup. Kalau dah terbeli maknanya pakai dululah. Ya, pakai dulu. Kita memang seboleh-bolehnya kita tak paksa lah. Ya. Tapi sebaiknya sekiranya boleh diganti terus itu lebih baiklah. Ya, sekiranya tak boleh kita tunggulah selepas balik cuti raya nanti. Okey. Ada dia, insyaAllah. Okey, jadi abang ucapkan ya kepada anak-anak semua, anak-anak tingkatan 2, 3, 4 dan 5, selamat kembali ke Sensas. Ya, rumah Skylab, rumah Soyuz, rumah Apollo dan rumah Cosmos. Okey. Jadi abang ingatkan kembali visi Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. Ya, visi kita ialah insan yang hidup berjasa serta menjadi pemimpin bertaraf dunia. Ya. Kita nak lahirkan ya anak-anak Sensas ni ya insan yang hidup berjasa. Ya, berjasa kepada sekolah, berjasa kepada ibu bapa, berjasa kepada guru-guru, ya, berjasa kepada negara dan berjasa kepada agama. Okey. Okey. Dan untuk makluman ya semua ibu bapa ya ni pengetua kita ya pengetua Sensas Encik Mazlan bin Sario, pengetua Sensas sekarang. Penolong kanan pentadbiran Sensas sekarang Puan Hajah Hasmawati binti Abu Bakar. Okay. Yang ketiga ialah penolong kanan HEM saya Abah Sensas. Ya. Encik Muhammad Khairuddin bin Awang, ya, saya. Dan yang keempat ialah penolong kanan co-curriculum. Ya, co-curriculum Encik Hashim bin Ismail. Ya. 4 orang. Okay.
Okey. Ini Abang nak maklumkan kita ada sedikit perubahan tentang nama blok asrama. Blok asrama putra dan asrama puteri. Sekarang ni blok aman akan dikenali sebagai blok Umar. Dan blok damai akan dikenali sebagai blok Ali. Untuk asrama puteri, blok Sentosa akan dikenali sebagai blok Aisyah. Dan blok Harmoni akan dikenali sebagai blok Khadijah. Jadi selepas ni bila kita nak buat pengumuman, kita tak akan sebut lagi asrama Harmoni atau Sentosa. Kita akan sebut asrama Khadijah dan asrama Aisyah. Untuk asrama puteri. Jawab. Tak Ruzli. Okey, untuk hari pendaftaran besok Sabtu dan Ahad. Okey. Pendaftaran ialah secara pandu lalu sahaja. Mengikut surat yang Abang telah hantar dan kongsi dalam Telegram official Sensas. Okey. Pandu lalu maksudnya ibu bapa dan penjaga atau adik-beradik yang ada dalam kereta, kita tak benarkan turun daripada kenderaan. Yang turun hanya pelajar sahaja dan kita akan bantu untuk menurunkan barang-barang untuk dibawa naik ke asrama. Okay. Yang kedua ialah penyerahan deklarasi kesihatan. Penyerahan deklarasi kesihatan ni, deklarasi abang dah semak. Abang rasa masih ada yang belum mengisi deklarasi kesihatan online. Abang harap semua mengisi sebelum hadir ke sekolah mulai besok. Dan yang hard copy mesti diserahkan kepada pengawal keselamatan dan warden yang bertugas hari Sabtu dan hari Ahad. Supaya itu kita jadikan sebagai bukti dan maklumat tu adalah maklumat yang tepat yang diberi oleh ibu bapa kepada pihak sekolah. Yang ketiga, barang memang dibawa turun oleh anak-anak sahaja. Yang keempat, kaunter bayaran memang kita tak buka pada hari Sabtu dan hari Ahad. Kita tak buka sebarang kaunter bayaran secara fizikal. Untuk sumbangan PIBG, sumbangan PIBG kita ialah berjumlah RM300 untuk satu keluarga. Dan untuk makluman semua ibu bapa, sumbangan RM300 ni telah diputuskan dalam mesyuarat agung PIBG tahun 2020. Diputuskan dalam mesyuarat agung. Dan duit sumbangan yang telah dibayar oleh ibu bapa tahun 2020 juga telah digunakan oleh PIBG untuk pelbagai perkara. Yang tu akan dibentangkan oleh PIBG dalam mesyuarat agung pada tahun ini, yang akan diputuskan. Nanti kita akan maklumkan dalam grup
ya, ibu bapa. Buat masa ni sumbangan PIBG boleh dibayar secara online. Ya, tadi abang dah hantar dalam Telegram official berkaitan dengan cara pembayaran sumbangan PIBG Semsas. Ya, buat masa ni kita tak wajibkan ya pembayaran sumbangan tu. Ya, mana-mana yang rasa boleh membayar sumbangan tersebut, ya boleh terus membuat bayaran secara online. Okay. Yang keenam, bayaran makan asrama. Okay. Bayaran makan asrama kita akan buat selepas berakhir cuti pertengahan tahun. Yeah. Cuti pertengahan tahun ni kita jangka berakhir pada bulan Jun 2021. Untuk sumbangan PIBG, sumbangan PIBG kita ialah berjumlah RM300 untuk satu keluarga. Dan untuk makluman semua ibu bapa, sumbangan RM300 ini telah diputuskan dalam mesyuarat agung PIBG tahun 2000. Dia cakap untuk soalan lebih, Abu jawab lepas. Dan duit sumbangan yang telah dibayar oleh ibu bapa tahun 2020 juga telah digunakan oleh PIBG untuk pelbagai perkara yang tu akan dibincangkan oleh PIBG dalam mesyuarat agung pada tahun ini yang akan diputuskan. Jadi kita akan maklumkan ya dalam grup ya ibu bapa. Buat masa ni sumbangan PIBG boleh dibayar secara online. Jadi apa dah hantar dalam Telegram official berkaitan dengan cara pembayaran sumbangan PIBG Semsas. Ya. Buat masa ni kita tak wajibkan ya pembayaran sumbangan tu. Yang mana-mana yang rasa boleh membayar sumbangan tersebut, ya boleh terus membuat bayaran secara online. Yang keenam, bayaran makan asrama. Okey, untuk bayaran makan asrama yang akan dijelaskan pada bulan Jun 2021, kita akan buat secara bersemuka untuk ibu bapa dan penjaga yang pendapatan di bawah RM5,000. Pembayarannya berjumlah RM181. Dan bagi ibu bapa dan penjaga yang pendapatan isi rumah RM5,000 ke atas, bayaran makan asrama berjumlah RM543 bagi setiap orang anak. Kalau anak seorang RM543. Kalau anak 2 orang kena kali 2. Yang ketujuh, kita masih lagi tiada outing dan balik bermalam. Ya, sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian ya kepada ibu bapa. Ajab boleh dengar ke suara apa? Dengar, okey. Jadi buat masa ni apabila anak-anak balik ke sekolah pada hari Sabtu dan Ahad, maknanya anak-anak akan kekal berada di sekolah minimum 14 hari. 14 hari ni memang tak boleh ada lawatan, tak boleh ada outing, tak boleh ada balik bermalam. Ya. Sekiranya ada SOP baru selepas 14 hari, kita akan maklumkan. Ya, sebab kita semua wajib mematuhi SOP Sekolah Berasrama Penuh dan SOP Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. Dan untuk kebajikan murid, ya, kita akan selesaikan tentang beasiswa kecil persekutuan
beasiswa sukan, bantuan projek khas dan bantuan Yayasan Pahang bersama dengan guru-guru. Ya, guru-guru beasiswa ya di sekolah selepas anak-anak balik. Ya, bagi mereka yang layak. Okey. Dan bantuan awal persekolahan RM100 kita akan sampaikan kepada anak-anak ya di kelas masing-masing bagi yang layak. Okey. Yang pendapatan isi rumah berdasarkan APDM RM3,000 ke bawah. Ya, RM3,000 ke bawah. Okey. Kita dah ada senarai itu. Okey, dan kita akan sampaikan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang layak untuk menerima. Okay. Kemudian berkaitan dengan kesihatan, okay, kesihatan anak-anak, ya, Abah harap pertama maklumat tentang kesihatan anak dalam deklarasi kesihatan itu adalah maklumat yang tepat. Okay. Sekiranya ada ahli keluarga yang memang ada masalah COVID-19 dan sebagainya, mesti dinyatakan dalam deklarasi kesihatan. Ya, kita harap tak ada sebarang maklumat yang tersembunyi. Ya, sebab kita sama-sama jaga. Okay. Kita jaga kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Ya, dan melindungi kita daripada apa jua penyakit dan musibah. InsyaAllah. Sekiranya anak-anak tuan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan ada masalah kesihatan sepanjang mereka berada di sekolah, okay, kita akan bawa ke klinik kesihatan yang berdekatan. Okay? Tapi kita memang wajib buat temu janji baru boleh bawa. Ya, sekarang ni. Ya, walaupun kita sekarang dah PKPP. Ya, di Pahang. Okay. Sekiranya serius, kita akan bawa ke hospital besar, Hospital Tengku Ampuan Afzan ataupun ke Hospital UIA di Indra Mahkota. Okay. Dan bagi ibu bapa yang telah membuat temu janji doktor, okay, temu janji doktor buat masa ni mesti ditangguhkan. Ya, sekiranya dah buat temu janji, mohon buat penangguhan sehingga selepas 14 hari. Ya, kena ada penangguhan. Okey. Dan sekiranya selepas 14 hari tu, ya, dah tak ada apa-apa masalah, ya, ibu bapa perlu buat surat rasmi kepada pengetua beserta kad temu janji. Ya, untuk kita beri kebenaran untuk keluar daripada kawasan sekolah dan menghadiri temu janji doktor. Okay. Jadi Abah ulang dan beri penegasan sekali lagi, tiada sebarang pergerakan keluar masuk asrama selama 2 minggu selepas tarikh daftar. Ya, tak ada pergerakan. Okey. Dan untuk makluman ibu bapa, ya, sebab kita dah menghampiri bulan Ramadan, ya, dan anak-anak kita akan mula berpuasa. Okay. Kita memang bersedia, kita dah buat persediaan, ya, untuk membolehkan anak-anak kita, ya, semua daripada tingkatan 2, 3, 4 dan 5 dan tingkatan 1 yang akan masuk pada 6 hari bulan. Ya. Jadi apabila bermula Ramadan yang dijangka pada 13 hari bulan April, okay, anak-anak kita akan berbuka dan bersahur secara serentak. Ya. Kita dah jangka sebab Dewan Seri Pahang, Dewan Makan kita memang tidak boleh memuatkan semua pelajar secara serentak. Okay, jadi kita dah bincang dengan alumni untuk memasang kanopi yang lengkap dengan meja, dengan kerusi,
dengan lampu dan kipas, ya, di dataran asrama. Ya, jadi semua lelaki akan berbuka dan bersahur di bawah kanopi di dataran asrama. Semua murid perempuan berbuka dan bersahur di dalam Dewan Makan. Itu Dewan Seri Pahang. Okay. Buat masa ni, KPM membenarkan anak-anak kita untuk solat sunat tarawih, ya, di Surau Ar-Rasyidin. Yang masih belum dibenarkan ialah solat fardu Jumaat. Ya, masih belum dibenarkan. Ya, tak boleh pergi ke masjid dan tak boleh dirikan solat Ar-Rasyidin. Okay. Dan buat makluman tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang Ramadan ni kita memang tak ada sebarang kebenaran untuk berbuka di kawasan terbuka dalam kawasan sekolah. Ya. Dan juga buat masa ni tiada kebenaran balik untuk berbuka dan bersahur di rumah. Yang sekiranya sempat sebelum hari raya Aidilfitri, abang rasa sempatlah mungkin sehari atau 2-3 hari sempat berpuasa, bersahur dan berbuka di rumah. Ya, insyaAllah. Okay. Dan sepanjang Ramadan juga untuk makluman kita akan kekalkan dan teruskan dengan program Tadarus Al-Quran dan juga kuliah Ramadan, sama ada secara dalaman ataupun secara online, ya, untuk kerohanian, ya, anak-anak kita, okay, di Sensas. Okay. Dan abang ingin memberi penegasan sekali lagi kepada ibu bapa. Jadi selepas menghantar anak-anak pada hari Sabtu dan hari Ahad, ya, kita tidak membenarkan sebarang lawatan daripada ibu bapa dan penjaga, dan juga tiada sebarang penghantaran barangan untuk anak. Ya, sebab tu tadi abang buat checklist, ya, untuk pastikan, ya, tak ada barang yang tertinggal. Ya. Sekiranya anak-anak tuan-puan memang perlu dibekalkan dengan ubat, dia memang secara rutin perlu makan ubat, maka tuan-puan perlu bekalkan ubat yang mencukupi, ya, untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sebab lawatan ni memang tiada sehingga satu tarikh yang kita akan beritahu kemudian. Dia macam slow sikit lah. Dia masuk kat YouTube jadi lambat. Kan dia lambat sikit kan? Sekali lagi kepada ibu bapa, jadi selepas menghantar anak-anak pada hari Sabtu dan hari Ahad, kita tidak membenarkan sebarang lawatan daripada ibu bapa dan penjaga, dan juga tiada sebarang penghantaran barangan untuk anak. Ya, sebab tu tadi abang buat checklist, ya, untuk pastikan, ya, tak ada barang yang tertinggal. Ya, sekiranya anak-anak perempuan memang perlu dibekalkan dengan ubat,
Habis dah? Habis dah? Habis dah? Okey. Jadi terima kasih. Okey. Nabi. Ini kenapa tutup ni? Okey. Ha? Kat mana? Okey. Untuk makluman ibu bapa. Okey, ibu bapa yang bertanya tentang pemakaian kurta. Okey. Untuk baju pakaian solat untuk prep memang wajib kena pakai baju Melayu. Ya, kurta, jubah kita hanya boleh benarkan untuk dipakai pada hujung minggu saja. Sabtu, malam Ahad. Ya, hari-hari lain memang kita tak benarkan. Ya, memang SBP menetapkan memang peraturannya adalah peraturan asas yang mesti dipatuhi oleh semua murid. Okey. Kemudian sekiranya ibu bapa telah membeli barangan atau pakaian dan sebagainya, ya kita akan terima dengan apa yang ada. Okey. Seperti yang bersebut tadi, ya, seboleh-bolehnya kita harap ya pakaian tu lengkap dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Okey, tapi sekiranya memang sangat berhalangan, kita akan sentiasa berusaha untuk bantu ya anak-anak kita di Sensas. Untuk kembali ke sekolah besok, ya kita harap anak-anak balik sama ada memakai baju rumah dengan seluar slack, ya, ataupun baju batik sekolah, ya, dan seluar slack. Ya, kalau pelajar puteri, baju batik dan kain baju kurung tu, baju batik, ataupun t-shirt rumah dan seluar slack. Ya, bukan seluar sukan. Seluar slack. Dan mesti pakai kasut. Ya, balik. Mohon anak-anak tidak balik sama ada memakai slipper atau memakai sandal. Okey, untuk sesi pembayaran bersemuka, insyaAllah kita akan usahakan supaya ibu bapa boleh datang pada hujung minggu untuk membuat pembayaran. Ya, kita akan usahakan insyaAllah. Okay. Untuk penginapan, kita dah siapkan, dah sediakan penginapan tu. Okey. Bila anak-anak balik besok, memang terus masuk ke dom yang kita tetapkan. Ya. Sekiranya anak-anak ingin membuat rayuan untuk pertukaran dom, ya, kita akan seboleh-bolehnya kita minta anak-anak ya ikut dengan keputusan yang telah dibuat, ya, penetapan dom. Okey. Sekiranya sangat bermasalah, ya, ada masalah kesihatan, kita akan cuba bantu. Okey. Tapi penginapan yang ada sekarang memang wajib mengikut tingkatan. Ya, memang tak ada pencampuran tingkatan untuk 2 minggu pertama sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan oleh pihak sekolah berasrama penuh. Okey. Kasut hitam, tak ada tali, sandal tak bertutup. Baru saya baru jawab dah tadi. Okey. Kalau kita bagi pertimbangan tu,
Tapi seboleh-bolehnya kena akur lah ya dengan peraturan ya selepas ini. Sebab semua anak-anak kita memang jelas sebenarnya tentang peraturan sekolah. Okay? Sebab abang rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam buku peraturan sekolah dan asrama ya yang ada pada anak-anak ya tentang peraturan pakaian khususnya berkaitan dengan kasut dan sandal ya anak-anak ya di asrama Semsas. Okey. Untuk anak-anak membawa naik beg ya, beg ke asrama, okey, kita akan bantu ya, kita akan bantu untuk ya uruskan. Kalau betul tak larat, maknanya rakan-rakan dia akan bantu guru-guru, warden dan kita ada staff ya yang akan sama-sama ya bantu untuk tolong. Ya, cakap je nanti bila dah sampai. Pesankan anak-anak ya jangan malu untuk mendapatkan bantuan daripada warden ya, daripada guru dan juga daripada staff ya yang akan bertugas besok untuk bantu anak-anak kita Sabtu dan Ahad. Ya, insya-Allah. Ya. Jangan takut untuk minta tolong. Lebihan bayaran makan asrama yang belum dituntut, ya anak-anak boleh hadir ke pejabat sekolah, pejabat Semsas mulai hari Selasa, ya untuk berjumpa dengan penyelia asrama, ya dan penyelia asrama akan terangkan bagaimana tuntutan boleh dibuat. Tudung hitam ke tudung putih? Tudung sekolah memang tudung putih. Untuk balik besok ni sama ada boleh pakai tudung putih atau boleh pakai tudung hitam. Tak ada masalah. Penghantaran barangan sama ada melalui pos ataupun hantar ke pondok jaga buat masa ni memang kita tak benarkan. Selain warna putih, kita boleh benarkan baju Melayu di surau, untuk solat di surau. Ya. Yang baju putih ni untuk hari Jumaat. Baju putih dan seluar putih. Untuk kain pelikat ni sebenarnya kita walaupun dalam buku peraturan ada kebenaran, tapi sebenarnya kita tak galakkan anak-anak memakai kain pelikat ke surau. Ya, kerana bila dia pakai kain pelikat ke surau, dia akan pakai kain pelikat ke dalam dewan makan. Ya. Jadi kalau dia nak bawa kain pelikat boleh bawa tapi pakai di asrama sahaja. Badan besar sangat. Abang rasa ada. InsyaAllah ada saiz dekat kedai. Untuk Form 4 kita ada taklimat untuk pendaftaran pelajar tingkatan 1 pada hari Ahad. Untuk anak-anak tingkatan 4.
InsyaAllah prep hari Ahad kita dalam pertimbangan ya untuk memberikan ruang kepada anak-anak menguruskan diri pada hari Ahad. Cuma kita akan buat pemeriksaan asrama saja pada hari Ahad insyaAllah. Terima kasih atas cadangan dan pertanyaan. Tapi anak-anak kita ni makan dekat sekolah pun makanan sedap tuan-puan. Rasanya macam tak longgar. Kalau besar tu memang besar tu lah. Macam ni. Sebab dia memang makan sedap dan makan banyak kat sekolah. Betul nampak soalan aja habis. Ada lagi soalan? Ni Ustaz Ruzli hantar ni soalan. Ada lagi tak? Kenapa kurta tak dibenarkan? Dia kurta ni kita benarkan tapi hanya hari Sabtu saja. Sebab sekarang ni kita balik kepada peraturan asas di sekolah. Pakaian untuk solat ialah baju Melayu. Baju Melayu dan seluar selai untuk hari persekolahan. Kalau positif COVID memang perlu berurusan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, yang ni berurusan dengan dan memang tak boleh kembali ke sekolah. Yang ni memang jelas lah. Ya, yang berada di PKPD pun memang hanya akan kembali ke sekolah selepas PKPD tamat. Ya, yang anak-anak bergejala pun kita nasihatkan untuk tidak kembali ke sekolah. Ya, yang bergejala. Ya. Okey, sama-sama puan. Untuk 2 minggu pertama ni memang kita tak benarkan barang di pos ataupun dihantar. Ya, kita memang mohon jutaan maaf daripada semua ibu bapa dan penjaga. Untuk 2 minggu pertama. MP3 buat masa ni memang kita benarkan bawa tapi untuk kegunaan di asrama sahaja. Ya, tak boleh bawa ke kelas prep. Dan juga tak boleh charge dengan elektrik sekolah. Peraturan tak boleh pakai kurtan ni memang sebenarnya terpakai sebelum ni lagi. Ya, cuma kita tak kuat kuasakan ya. Apa nama ni, kita memang diminta untuk menguatkuasakan peraturan pemakaian baju Melayu untuk prep. Ya, tapi sekiranya anak tuan-puan memang sangat bermasalah, ya, memang tak ada langsung baju Melayu, kan? Kita datanglah berjumpa dengan abah. Abah akan bantu insya-Allah. Dalam kereta masa hantar memang 2 orang saja yang dibenarkan. Ya.
Sebab kita nak elakkan terlalu ramai. Bagi yang tak dapat buat sebarang pembelian yang baru, berasa bawa saja apa yang ada dulu, ya, dalam keadaan sekarang. Cuma yang memang tak boleh balik tu yang bergejala saja. InsyaAllah pengurusan Dobi insyaAllah akan berada dalam keadaan yang lebih baik untuk tahun 2021. Terima kasih Puan. Selepas 2 minggu Abang akan maklumkan. Ya, sama ada boleh post atau boleh hantar ke pondok pengawal. InsyaAllah. Lagi. Dah boleh sini. Habis. Dah boleh tangguh. Dah boleh tangguh. Ha? Okay. Baju Melayu saja tak jual sini. Oh tak ada. Tak pandai bertanya. Nanti kita bincang balik dalam ni syarat order ni. Ya. Yang ada dalam keadaan sekarang. Bukan lebih nyimat. Buta pun buta yang memang tak boleh balik yang bergejala saja. Dom setakat ni memang kita ikut tingkatan sehingga ada arahan terbaru. Tapi rasanya tak akan ditukar selepas 2 minggu. Sebenarnya di SBP ni kita benarkan MP3 tu MP3 yang menggunakan bateri je sebenarnya. Sebab kita tak benarkan cas di asrama. Sebab kita tak ada ruang pun untuk cas. Iron memang ada untuk pelajar lelaki dan pelajar perempuan di asrama. Tak ada masalah. Ya, Jabi. Dalam dom memang kita tak boleh sediakan air. Memang kita sediakan di bilik menggosok saja. Okey Puan Suhana, tak ada masalah. Abang memang boleh benarkan buat mesin untuk pakai kurtan ni. Tak ada masalah. Dom mulai anak-anak balik besok dan Ahad.
memang ikut tingkatan. Tingkatan satu saja, 2, 3, 4 dan 5. Buat masa ni tak ada aktiviti riadah untuk 2 minggu ni. Memang belum dibenarkan. Okey, abang rasa untuk malam ni sampai di sini saja. Yang makluman daripada abah untuk semua ibu bapa dan penjaga. Dan sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh WhatsApp atau boleh Telegram. Telegram abah secara personal. InsyaAllah abah akan bantu untuk jawab. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama semua, ibu bapa dan penjaga. Kita berdoa dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang menyukarkan mereka, dan kita harap mereka dapat datang dalam keadaan yang baik, dapat belajar dengan sempurna, dapat duduk dalam keluarga besar Sensas dalam keadaan yang terbaik dan selesa. InsyaAllah kami di Sensas akan memberikan bantuan yang terbaik untuk anak-anak Sensas. Jadi itu saja, kita tangguhkan perjumpaan kita malam ini dengan bacaan suratul As dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.